tak boleh pahala dengan berdosa. Nah, saya tak mau tu ni ceritanya, hadisnya maksudnya gitu ya. Baik. Baca Yasin kepada orang yang sudah mati, tidak ada hadis satu pun. Baca Quran kepada orang yang sudah mati, tidak ada satu pun. Mana siapa yang buat itu ialah mengada-ngada dusta pada Allah, buat bid'ah, ada dusta pada Allah, maka itu syirik pada Allah. Baik. Sahabat Nabi pula nak menguatkan hadis ni mesti cari hadis lain. Tidak ada satu lafaz hadis daripada mana-mana kitab hadis yang mengatakan baca Yasin ni ada sahabat lain daripada sanad lain, daripada orang lain pula kata boleh baca Yasin. Mereka semua duk kata ni, semua duk kata hadis ni saja ada. Awak tak dapat hadis ni dalam Tirmizi, tidak ada dalam Muslim, Bukhari. Pasal ni ada dhaif. Jadi sahabat ada buat tak? Usul fiqh mengatakan untuk mengamalkan ibadat ni mesti pakai hadis sahih. Untuk buat ibadat amal, untuk beramal mesti pakai hadis sahih. Usul fiqh dah, untuk buat fiqh. Untuk beramal, buat ibadat ni mesti hadis sahih. Kalau hadis dhaif tidak boleh. Usul hadis pun beritahu untuk buat keluar hukum apa-apa mesti pakai hadis sahih. Jadi kalau hadis dhaif tidak boleh diamal dah, maka ajaran daripada Tok Guru lebih-lebih lagi mungkar. Nah, awak buka kitab usul fiqh mesti beritahu bahawasanya hadis dhaif tidak boleh amal. Buka lah mana-mana kitab hadis. Buka mana-mana mazhab. Semua ittifaq satu tu ya. Tidak boleh buat amal ibadat daripada hadis dhaif. Lagilah pendapat tu guru. Oh, pendapat tu guru tak ada hadis dah lagi teruk. Hadis dhaif tu tak pakai dah. Nanti dah. Maknanya saya kata tadi berdasar pada hadis ni, sayanya tidak nak ukur apa-apa ni adalah hal ni. Jadi saya masa mak saya sakit hari tu, sakit dah mati hari tu, saya ada baca Yasin ya. Pasal saya masa tu saya rasa hadis ni, saya tahu hadis ni, saya apa nah hadis ni. Jadi saya baca tu kerana hadis ni dhaif. Cuma kemudian ni ramai ulama-ulama kemudian ni mentahqiqkan hadis ni dhaif jiddan. Jadi saya lepas pada ni saya tak berani lagi nak baca Yasin kepada orang yang nak mati tu. Saya cakap saya tu. Saya tak cakap orang lain ni. Nah. Jadi saya belajar dengan ustaz saya kata hadis ni hadis dhaif. Nah, dalam buka kitab Bulughul Maram, dua komen, satu dhaif biasa, satu lagi dhaif jiddan. Nah, berdasar pada hadis ni. Lafaz hadis ada beza, satu kata saya kata iqra'u yasin ala mautakum satu. Satu lagi lafaznya iqra'u ala mautakum yasin. Bacalah kat atas orang yang nak mati itu Yasin. Dia balik gitu ya. Tu saja dia ada. Satu tu ya. Jadi kalau yang ini ni nak buat tak ada masalah dah. Apa tak? Kalau kita baca pahala dia harus kan? Hukum harus. Bila harus buat tak boleh pahala, tak buat tak dosa. Cuma Ibnu Hibban kata, Imam Ibnu Hibban kata baca Yasin baca Quran kepada orang nak mati itu pasal orang nak mati itu otak dia celaru. Misalnya orang kena tikam ke, orang tengah sakit perut ke, appendix ke, sakit nak mati kan, dia celaru. Bila baca Quran tu boleh menyebabkan dia tenang hati dia, mudah nak mengucap. Dengan harapan tu dia katanya Ibnu Hibban. Nah, ulama hadis lah. Wallahu alam maksud sebenar nah. Jadi nanti jadi sayanya baca Yasin kepada orang nak mati tu ada masalah tu. Bukan kata baca Yasin kepada orang sudah mati. Nak mati tak ada masalah tu. Jadi ada masalah tu. Jadi ada hadis-hadis lain kata apabila kamu sudah ada syak, ia boleh ke tak boleh, boleh tak boleh, nak baik kamu tinggalkan sehingga kamu yakin. Baik kita sudah kayak kursi ni, nama tak sudah ni.
Nah, Tapi ada orang kata, walaupun dah apa ada hadis yang daif, ni banyak-banyak lawan ustaz-ustaz kita. dia kata boleh. Tapi kalau benda tu baik, tak apa. Ada lah hot tu sesat menyesatkan. Tu lah Kita boleh pakai. Faham lah saya kata tu lah. Walaupun dia daif tapi dia baik, kita boleh pakai. Itulah ulama maksud dah. Nah, ulama yang masuk neraka 80 tahun, ada hadis lain kata 1000 tahun sebelum orang kafir semua berhala masuk neraka. Dan tak keluar. Dia agama ni tidak ada nas, jangan sekali-kali. Kalau saya tak tahu, saya cakap nanti dulu. Kenapa kita nak malu kalau kita tak tahu? Masalahnya tak nanti bahasa malu ni orang kata tak pandai. Tak apa, memang kita tak pandai pun. Macam saya kata tadi, hadis tadi, saya masa mak saya sakit nak mati itu saya baca. Tapi sekarang ni nak baca tak berani. Pasal hujah tu mari kuat. Sebab bila hujah mari kuat, jadi hadis ni nak amal tu jadi ada masalah. Jadi bila ada masalah, ada lain kata tinggal dulu sehingga sahih. Jadi tak nak amal lagi. Lepas ada tu. Mana Ustaz, kalau kita pergi hadir majlis kalian Allah ni pun agak berat kan? Tak boleh dia majlis bid'ah. Majlis syirik. Lepas tu dalam nak buat tu dia ada lafaz dia pula kan. Lepas tu ada satu kepercayaan bahawa bahasanya benda tu boleh hantar. Percayaan boleh hantar tu kena ada dalil. Dia akidah ni mesti hadis sahih. Akidah mesti hadis sahih. Lepas tu hadis sahih tu pula tidak boleh satu. Mesti ada 3. Tanyalah Ustaz Mazin. Ustaz belajar mengajar hadis ni berkenaan akidah, hadis sahih mesti daripada 3 jenis, 2-3 sanad. Bukan daripada satu sumber dah. Tak boleh, satu sumber tak boleh. Akidah. Nah. Baik. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah Taala Maha mengetahui apa saja yang ada di depan mereka, iaitu mereka akan buat apa esok lusa. Lepas tu apa yang satu orang tu akan menghadapi surga ke neraka dia. Wa ma khalfahum, dan apa yang dia amal di belakang dia. Dalil yang ketujuh, wala yuhituna bi syai'in min ilmi, dan tidaklah meliputi terhadap mereka tu sikit pun, tidak meliputi. Manusia tidak boleh meliputi, tidak boleh mengetahui sikit pun. Wala yuhitu, tidaklah mereka mengetahui dari segi ilmu Allah Ta'ala tu sikit pun. Min ilmihi, daripada ilmu dia yang banyak-banyak. Illa bima sya', melainkan kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Jumlah mana Allah Ta'ala kehendaki. Ilmu tu nak beri banyak mana pada siapa itu Allah Ta'ala. Wasi'a kursiyus samawati wal ard, dalil ke-8. Kerana kursi Allah Ta'ala itu luas kursi Allah Ta'ala itu meliputi langit dan bumi. Dalil ke-9, wala ya'uduhu, Allah Ta'ala tidak ada keberatan, tidak heran nak jaga keduanya. Hifzuhuma, untuk menjaga langit dan bumi, nak urus mentadbir ni, manusia ramai-ramai ni nak hantar ni makanan saja. Kita cakap atas rezeki saja. Kalau awak fikir tentang rezeki saja pun takjub dah tentang kebesaran Allah. Dia nak hantar ni makanan daripada orang ni satu hal dah. Lepas tu lembu dia, kambingnya, untanya, ulatnya, ikannya, cacingnya, semua sekali Allah Taala urus. Lepas tu Allah Ta'ala kata, wala ya'uduhu, tidaklah Tuhan tu rasa berat nak jaga. Dia ada rasa pening-pening kepala apa-apa pada. Hifzuma dalam menjaga keduanya. Wa huwal aliyyul azim, dan Tuhan tu sifat maha tinggi lagi maha agung. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi nak paksa orang belajar tafsir Al-Quran ni tidak boleh. Tak boleh. Nak paksa orang terima akidah tauhid ni tak boleh. Kita jumpa orang kafir, kita tangkap, lepas perang pada dia, tangkap, letak bubuh pedang di leher. Kalau kamu tak masuk Islam, aku bunuh. Buat tu berdosa. Tak boleh paksa orang masuk Islam. Tak boleh paksa satu orang tu menerima akidah tauhid ni. Tak boleh. Tak boleh paksa satu orang
memahami ikut faham seperti mana kita faham, tak boleh. Tetapi siapa-siapa yang tak semayang, hukumnya ada. Itu kerajaan, Pak. Itu kerajaan. Tak puasa, tak semayang, zina dan sebagainya, itu ada hukum dia. Itu boleh ada. Qad tabayyana, sebab apa tidak ada paksaan dalam memeluk agama Islam? Qad tabayyana rusdu, kerana sudah jelas yang benarnya apa? Minal ghayyi, yang sesatnya apa? Jelas dah. Nak paksa-paksa ni benda tak jelas. Ini sudah jelas dah. Kamu nak masuk neraka? Tak usah beriman. Nak masuk surga? Masuk ni. Faman yakfur bitaghut, siapa-siapa kufur dengan taghut, iaitu apa saja yang dia puja selain pada Allah. Maksud taghutnya gini. Saya semenjak rezeki ni boleh sabit cincin. Jadi cincin tu panggil taghut. Saya ni kalau tidak mereka tu gerum semenjak saya beli keren ni lah. Mata ni lah. Orang ni lah. Jadi kalau Tok Guru pun tahu. Saya sabit Tok Guru ni lah. Saya sabit orang ni lah. Orang kaya ni lah. Saya kerja dengan orang kaya ni lah. Yang murah rezeki saya ni. Itu juga tahu dia panggil. Apa saja yang kita puja selain pada Allah Ta'ala dipanggil tahu belakang. Masuklah berhala apa semua. Tapi ada orang yang tak percaya belaka semua sekali, kufur dengan tahu tadi, tapi dia tidak beriman dengan Allah. Iaitu dia kata Tuhan tu tak ada. Macam orang saintis lah. Jadi syarat yang kufur pada tauhid, syarat pula wa yu'min billah, dia mesti beriman dengan Allah Taala saja. Maka siapa-siapa yang kufur pada tauhid, tak percaya pada tauhid, beriman pada Allah Taala saja, faqad istamsakal urwatil wuthqa lam fisama laha, dia sudah pegang pada simpulan tali yang amat kukuh dan kuat dan tidak akan putus-putus. Wallahu sami'un alim. Allah Ta'ala tu maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ayat terakhir tafsir ayat kursi ni. Di ayat kursi ni tafsir ayatnya, satu ayat sebelum ayat kursi, dua ayat selepas pada ayat kursi. Tafsir ayat kursi. Nah. Jadi Allah Ta'ala kesimpulannya, Allahu waliyul ladzina amanu. Allah lah wali bagi orang-orang beriman. Wali situ pelindung, penjaga, pemelihara bagi orang-orang beriman. Allah Ta'ala yukhrijuhum minadh dhulumat, mengeluarkan manusia itu, mereka itu daripada kegelapan. Kegelapan sini ialah syirik pada Allah, amalan-amalan syirik, kefahaman syirik, akidah-akidah syirik. Ila nur, kepada cahaya iman. Walladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir itu awliya'uhum, pelindung-pelindung mereka ialah taghut. Apa maksudnya? Awliya'uhum, wali-wali itu pelindung, pemberi berkat dia, pemberi syafaat dia, pemberi tempat dia minta tolong tu, dia panggil pelindung-pelindung belaka. Awliya, teman-teman rapat dia. Nah, awliya'uhum taghut, pelindung-pelindung mereka, sahabat handai mereka ialah taghut. Taghut tadi akibat daripada dia percaya tadi, yukhrijunahum minan nuri ila zulumat, akan mengeluarkan dia daripada cahaya iman kepada zulumat, syirik pada Allah. Dia buat tu syirik pada Allah. Maknanya ulaika, mereka bersifat seperti ini, ashabun nar, adalah sahabat api belaka, pemilik api semua. Hum fiha khalidun, mereka dalam api itu kekal. Api sini neraka. Mana tahu ni berkait dengan syirik kan? Semua syirik kepada Allah. Sini Ustaz kalau Jadi nanti dah di Kelantan sana ada satu amalan ayat kursi, ayat kursi. Baca 1000 ayat kursi, tawasul pula pada nabi, wali, mereka. Baca ayat Qul Huwallah, tawasul. Baca Fatihah, tawasul. itu apa maksudnya? Tawasul. Tawasul tu perantara. Tapi Ustaz kata tadi Tawasul tadi ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi anhum syai'un lillahi ta'ala al-Fatihah. Kepada Nabi Muhammad yang terpilih, wa ashabihi, segala wa alihi, segala keluarga dia, isteri dia, bini dia, anak-anak, cucu dia, cik dia, wa ashabihi, segala sahabat 140,000 orang semua sekali. Anhum, daripada mereka, sesuatu berkat kami nak, iaitu Nabi ni, kami ni tahlil ni tak boleh buat.
Nabi pun tak buat, sahabat pun tak buat, telur-telur sains juga ni. Kalau kita nak hantar kepada Tuhan, sikit kita nak hantar. Tu tawasul. Telur sains ni. Telur sains ni. Jadi Nabi boleh, Nabi dan sahabat-sahabat sains belaka lah. Agak-agak mereka. Dengan kata, lillahi ta'ala. Nak buat ni kerana Allah. Aku nak zina ni kerana Allah. Tak sah zina tu. Aku nak minum arak ni kerana Allah. Tak boleh. Hukum sudah qat'i dah. Bahawasanya berzina tak boleh, minum arak tak boleh. Nah, Al-Fatihah kan aku nak kirim pada mereka. Iaitu bodeknya minta berkat tadi dengan minta berkat dengan mereka tu syirik dah sekali. Anhum tu daripada mereka tu syai'un sesuatu tu ialah berkat. Berkat tu ialah syirik pada Allah. Kemudian hantar Fatihah tu pula syirik lagi. Mengatakan Nabi terima apa semua. Di mana dalam surah Yunus ayat 28 tak tahu nahu. In kunna an ibadatikum la ghafilin. Sesungguhnya ibadat kamu kepada kami dulu masa di dunia dulu la ghafilin, tak tahu nahu. Surah Zumar ayat 28. Nah. Jadi di Kelantan sana ada wirid-wirid ayat kursi, ada Fatihah, ada Yasin, ada macam-macam ni semua tawasul lah. Bukan setakat tawasul tu. Dia beri salam lagi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum rijal Allah. Rijal al-ghaib. Rijal al-ghaib apa? Iaitu lelaki ghaib apa? Misalnya kencing dah. Rijal al-ghaib, rijal al-ghaib. Nuqabak, nujabat, nuqabak, apa semua. Kumpulan-kumpulan wali. Kita cek daripada hadis. Kumpulan-kumpulan jin. Beri salam macam tu kepada jin gitu tu adalah syirik pada Allah. Dia tak boleh tawasul kepada benda. Dia tawasul ni adalah perantaraan. Tapi dari saya daripada apa ni surah-surah ayat pun ayat-ayat Quran tu ada kata-kata Allah, ada dia punya keberkatan tak tu. Tak ada kata-kata surah ayat Quran ada berkat, tak ada masalah tu. Jadi kalau kita nak minta berkat, paling mudah sekalinya ialah ya Allah ya aku dengan berkat bismillahirrahmanirrahim aku nak mengenai. Itulah bagus sekali berkat nama Tuhan. Kenapa kita nak minta berkat Nabi Muhammad lagi apa? Nabi Muhammad bukan Tuhan pun. Yang tawasul dia. Tawasul tu benda tu lah tu. Tu panggil tawasul lah. Minta berkat tu panggil tawasul lah. Sebab apa minta berkat tu? Sebab nak benda, ada nak benda. Ada kepentingan. Quran ni min dunillah tu ialah tawasul dah tu, semua nak cerita pasal tawasul. Daripada mula-mula sampai akhir kita tawasul, tiba-tiba tu guru kita kata tawasul tu boleh. Orang Kristian dalam kitab Injil tu tidak boleh makan babi, tak boleh minum arak. Mereka je makan babi, mereka minum arak. Orang Yahudi tak boleh makan babi, tak boleh minum arak. Makan babi, minum arak. Apa yang tak boleh itu syaitan pusing jadi boleh. Kita sekarang ni termasuk permulaan dari segi nak kufur kepada Allah seperti mana Kristian. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin.